A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Anfal. Ayat 32. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 29 kan? Ayat 29 ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuk kamu furqanan, sama ada ilmu ataupun Al-Quran ataupun makhraj, jalan keluar, dan Dia akan ampunkan segala dosa kamu dan Dia maafkan kesilapan kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Pengajarannya, kemuliaan yang pertama, kemuliaan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mana Allah menyeru dengan menggelar mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, keimanan seseorang tidak tetap. Sebaliknya, ada ketika ia naik dan ada ketika ia turun. Oleh itu, wajib ke atas setiap yang mengaku beriman sentiasa mentadabbur Al-Quran, agar imannya sentiasa dapat dijaga dan dipertingkatkan. Yang ketiga, salah satu cara untuk mendapat ilmu dan kefahaman Al-Quran ialah dengan bertakwa kepada Allah.
Yang ketiga, yang keempat, dengan bertakwa juga terhapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan kemuncaknya ialah dianugerah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 30. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir sentiasa merancang untuk menangkap dan menahan engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau. Dan mereka merancang, Allah juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Pengajarannya, dakwah yang mengajak manusia kepada Allah yang sebenarnya pasti akan ditentang oleh musuh sepanjang masa. Dan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, musuh-musuh Islam akan melakukan apa sahaja sama ada menangkap pendakwah atau mengusirnya atau membunuhnya demi untuk menyekat tersebarnya gerakan dakwah ke seluruh dunia. Yang ketiga, Allah akan sentiasa merancang dan membalas perancangan jahat musuh-musuh Islam dan menjaga keselamatan pendakwah-pendakwah. Sekiranya mereka benar-benar ikhlas dalam kerja dakwahnya. Ayat 31. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Maksudnya, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar. Jikalau kami kehendaki, pasti kami akan berkata seperti itu, iaitu seperti Al-Quran.
Bahkan kata mereka tidaklah Al-Quran melainkan cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu. Pengajarannya, musuh utama bagi musuh Islam ialah Al-Quran. Musuh utama bagi musuh Islam ialah Al-Quran. Bahkan mereka akan melakukan apa sahaja tuduhan dan pendustaan agar manusia tidak mendekati Al-Quran. Yang kedua, kesombongan dan kebodohan manusia yang mendakwa mereka juga mampu melakukan seumpama Al-Quran. Walaupun mereka telah terbukti gagal membuat seumpama satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sesiapa yang tidak berusaha untuk memahami dan mengikuti ajaran Al-Quran, ia menyerupai orang-orang kafir yang sengaja menolak ajaran Al-Quran walaupun mereka mengetahui dan yakin kebenarannya. Okey, cukup kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 32 kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang kebodohan dan kesombongan orang-orang musyrikin Mekah yang menolak Al-Quran dan mendakwa mereka juga mampu melakukan seumpama Al-Quran. Maka ayat malam ni masih dalam siri pembongkaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kebodohan, kesombongan dan kejahilan orang-orang musyrikin Mekah dan mereka yang seumpamanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz dan ingatlah
Is ketika mana? Qalu, mereka berkata. Mereka ni ialah orang-orang musyrikin Mekah. Kalau ayat sebelum ni mereka mengatakan, kami telah mendengar Al-Quran, dan kalau kami nak cakap seperti Al-Quran, boleh. Sebab turun ayat ni, ada hadis mengatakan, yang mengatakan ayat ni ialah An-Nadru bin Al-Haris, salah seorang pembesar Quraisy atau pemimpinnya, yang ada kelebihannya iaitu dia banyak membaca daripada kitab-kitab dahulu, dan juga banyak mengembara ke Parsi, Rom dan sebagainya. Jadi ketika Rasulullah bercerita tentang kisah-kisah umat dahulu, An-Nadru bin Haris berkata, apa yang Muhammad cakap tu, aku dah tahu dan aku boleh cakap seperti itu. Sebagaimana ayat sebelum ni. Lau nasya'u laqulna misla haza. Kalau kami nak, kami boleh cerita seperti apa yang Nabi Muhammad cerita. Maka dia, An-Nadru bin Haris, ditegur oleh Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ittaqillah, kata Uthman bin Maz'un kepada An-Nadru bin Haris. Dia menolak apa yang Nabi cakap. Kata Uthman, ittaqillah, bercakaplah, bertakwalah pada Allah. Sebab Muhammad tidak bercakap kecuali yang benar. Maka kata An-Nadru bin Haris, fa'ana aqulul haq, aku pun bercakap benar. Maka kata Uthman bin Maz'un, Muhammad berkata la ilaha illallah. Maka kata An-Nadru bin Haris, aku pun berkata la ilaha illallah. Sama je. Cuma ni ditunjuk pada patung-patung. Semuanya adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Habis yang patung-patung berhala ni apa dah? Anak-anak perempuan Allah. Kemudian dia mencabar dengan ayat ni. Apa dia kata? Allahumma, ya Allah, in sekiranya, kana adalah, haza ini, huwal haq adalah ia yang benar, min indika, dari min indika, dari sisi engkau. Dari sisi engkau. Engkau ni siapa? Allah. Tengok orang kafir, bila dia berdoa, dia guna nama Allah, Allahumma. Dia tak kata ya Lat, ya Al-Uzza. Jadi dia kata, wahai Tuhan, sekiranya apa yang Muhammad cakap ni adalah Al-Haq, dan dia benar-benar kebenaran min indika, daripada sisi engkau, apa dia? Fa'amtir. Maka amtir apa dah? Daripada matar. Matar tu biasa hujan, tapi di sini ialah turunkan ataupun hujankan ke atas kami, bukan air hujan, tetapi hijarah, batu daripada mana? Minas sama, dari langit. Seperti apa ni? Apa kaum yang Allah binasa dengan batu daripada langit?
Kaum Nabi Lut. Lagi? Tentera bergajah. Tentera Abraha kan. Apa ayat tu? Ayalah ayat tu. Yang ada hijaratin min sijil. Tak, itu dah lahzah. Dia tak boleh nak ambil kat tengah-tengah kan. Start daripada awal je lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahu kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Jadi dalam kepala An-Nadhr bin Haris dan juga orang-orang musyrikin Mekah, apa dia? Kalaulah Quran tu betul daripada engkau wahai Tuhan, turunlah azab batu daripada langit sebagaimana engkau turun pada kaum Nabi Lut ataupun kepada tentera bergajah. Ini apa tu? Dicabar siapa tu? Allah. Ataupun kalau tak nak turun azab daripada langit pun atau I'tina ataupun itina, dua-dua boleh baca. Datangkan kepada kami bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Azab yang pedih ni apa maksud dia? Azab mana ni? Azab dunia ke azab akhirat? Dunia ke akhirat? Kenapa bukan akhirat? Orang musyrikin tak percaya pada akhirat. Jadi azab bin alim ialah azab dunia. Makna kalau azab daripada langit itu khusus. Okeylah kalau engkau tak nak turun azab daripada langit secara khusus, bagi azab secara umum. Banjir besar ke, gempa bumi ke. Dicabar siapa ni? Apa pengajarannya? Dia ada seorang Quraisy. Dia jumpa lelaki daripada Sabak. Sabak ni Yaman. Dia kata apa? Orang Quraisy ni, Arab Quraisy kata kepada orang Sabak, aku tak jumpa kaum yang lebih jahil daripada kaum kamu, yang menjadikan wanita sebagai raja, sebagai ketua. Kan raja dia perempuan kan? Siapa nama dia? Balqis kan? Jadi orang Quraisy kata kepada orang Sabak, aku tak jumpa orang yang lebih jahil daripada kamu, sebab lantik perempuan sebagai ketua. Apa jawapan orang Sabak tu? Sebenarnya kalau kami jahil, kamu lagi jahil. Apa dia? Iaitu kejahilan kamu ialah, kamu kata kalaulah kebenaran ini wahai Tuhan betul-betul daripada engkau, maka turunlah azab ke atas kami. Inilah yang paling jahil. Kenapa? Kenapa dia jahil? Jahil satu, yang kedua bodoh. Kenapa? Dia minta azab untuk siapa? Orang paling bodoh ialah doa ke atas dirinya sendiri. Ya Allah, binasalah aku. Bodoh tak? Biasanya minta doa untuk siapa? Jadi orang Sabak kata, kami lantik ketua, tapi taklah minta azab untuk kami. Mana kamu lagi bodoh. Dan ada satu lagi riwayat daripada Ibn Abbas, dia sebut dalam tafsir At-Tabari. Orang Quraisy berjumpa dengan orang Yahudi pula. Orang Yahudi kata pada orang Quraisy, aku tak jumpa manusia yang lebih jahil daripada kamu. Apa dia? Kamu minta azab daripada Allah. Dia kata, kamu kata kalaulah Quran tu benar daripada engkau wahai Tuhan, turunlah azab. Sepatutnya apa?
Sepatut dia kata apa? Kalaulah Quran tu benar daripada engkau, maka tunjuklah kami hidayat. Betul tak? Mana bodohnya kamu, jahilnya kamu, bukan minta hidayat. Kalau benar minta hidayat lah. Ini kalau benar minta azab, kan bodoh. Siapa kata tu? Orang Yahudi kata pada orang Quraisy. Orang Quraisy pula kata, sebenarnya kamu lagi jahil. Sebab apa? Sebab kamu ni baru je diselamatkan oleh Allah daripada laut merah. Kaki masih lagi basah. Tiba-tiba tengok orang semua berhala, minta nak semua berhala. Lagi bodoh. Faham tak? Jadi bodoh membodohkan. Tak tahulah orang Melayu apa pula. Sifat orang Melayu. Ini kalau ada orang Cina ke India cakap macam ni, apa kita buat pada ni? Apa kita buat ni? Tuhan, kalau betul lah orang Islam tu benar, Quran tu benar, turunlah azab. Tak ada pun viral kan? Apa kita buat pada dia? Kita buat apa? Balon Nabi berdarah mati mati katak Tapi sahabat buat apa-apa tak pada An-Nadhr bin Haris? Tak. Bukan cara Islam. Pukul dan belasah. Okey. Sekarang persoalan dia, kenapa dia sangat biadab dan sangat berani mencabar siapa ni? Cabar Tuhan. Kenapa? Orang-orang yang jahat kat Malaysia tak jahat sangat lagi. Kan? Pertama, ini menunjukkan apa ni? Dia cukup yakin pegangan dia tu adalah benar. Dia cukup yakin yang dia pegang tu, semua berhala apa semua adalah benar. Apa bukti dia cukup yakin? Dia berani sabar ni. Dia kata tak ada azab. Itu menunjukkan pegangan kami benar. Dan Quran yang Muhammad bawa tu adalah salah. Satu. Yang kedua, dia nak pengaruhi rakyat-rakyat masyarakat sekeliling bahawa Quran ni memang tak benar. Buktinya apa? Lepas dia cakap azab tak turun. Bila azab tak turun, makna apa tu? Quran tak benar. Sebab yang bercakap ni pemimpin. Apa yang pemimpin perlu sangat daripada orang ramai? Undi pilihan raya. Jadi dia akan buat apa saja untuk pengaruhi orang ramai supaya jangan ikut kebenaran. Salah satunya dengan cara ini dia bersumpah ni. Ayat ni lebih kurang bersumpah. Kami bersumpah, wahai Tuhan, kalau betul Quran tu benar, Muhammad tu benar, turun azab sekarang. Bila tak turun, rakyat kata apa? Betul tu. Ada tak trend suka bersumpah? Bila orang tuduh dia apa-apa fitnah aja, dia pun kami sanggup bersumpah. Sebenarnya untuk apa tu? Untuk membuktikan pertama dia adalah benar, yang kedua supaya orang terus sokong dia. Jadi dari mana mereka ni belajar? Daripada? Saya tak tahu. Sebenarnya bukan kaum Quraisy saja cabar Tuhan supaya dia turunkan azab. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, semua cabar nabi-nabi mereka. Turunlah azab. Cuba tengok ayat lain, surah Sad ayat 16. Okey. Cuba tengok terjemahan. Waqalu dan waqalu mereka berkata, Rabbana, orang-orang kafir, Rabbana, wahai Tuhan kami, punyalah biadab tapi sebut Rabbana. Bunyi macam okey je kan. Allahumma Rabbana. Wahai Tuhan kami, ajil. Ajil apa dia? Ini bukan setakat minta ni, segerakan. Segerakan untuk kami qittana. Qittana nasibana. Bahagian kami daripada azab. Qabla yaumil hisab, sebelum hari hisab. Bagi sekarang.
Kami dia tak sabar. Sebenarnya dia, kenapa dia cakap macam itu? Sebab dia yakin agar pegangan dia betul dan azab ni tak akan berlaku pun. Ini antara contoh ayat lain. Kita keluar. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Okey, bila mereka cabar tu, Allah turun tak azab? Allah turun tak azab? Tak. Kalau tak turun, apa sebab? Jawapannya ayat ni. Wa ma kana, dan tidaklah kana adalah Allah liyu'azzibahum, akan mengazab mereka. Wa anta fihim, dan engkau fihim. Fihim berada bersama mereka. Apa maksud ni? Allah kata kami tidak akan azab mereka walaupun mereka cabar. Bila tu? Wa anta fihim. Wa tu dia panggil wawul hal, iaitu dalam keadaan engkau ada bersama mereka, kami tak akan turun azab. Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak, ini khusus Nabi Muhammad. Anta tu Nabi Muhammad. Allah nak bagi tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad seorang, azab terhalang. Orang maki dia, orang kata gila, orang kata apa, tapi Allah nak bagi tahu kerana Muhammad seorang, azab tak turun sebab kemuliaan dia. Dan sebenarnya mana-mana Nabi ada di tempat tu, mana-mana Nabi, Allah tak akan turunkan azab. Kemuliaan para Nabi. Sebab tu Nabi Nuh Allah nak turun azab kan, taufan, banjir besar sampai ke puncak gunung. Apa Nabi buat? Apa yang Allah perintah pada Nabi Nuh buat? Buat kapal. Supaya apa? Ketika azab berlaku, Nabi tidak ada di situ. Tapi caranya buat kapal. Ada riwayat mengatakan Nabi Nuh buat kapal 40 tahun. Nak pastikan apa? Ketika azab, Nabi Nuh dah tak ada. Nabi Nuh dan orang beriman tak ada. Begitu juga kaum Nabi Lut. Nabi Lut kan Allah turun azab di mana? Di negeri lain ke negeri dia? Dan negeri dia termasuk tak rumah dia sendiri kena azab. Macam mana Allah turunkan azab? Nabi Lut ada kat situ. Allah suruh keluar bila? Malam keluar. Sebab azab nak turun. Itu maksud. Selagi mana-mana Nabi ada, Allah takkan turunkan azab. Cuba buka surah ni. Surah Al-Hijr. Ayat 15. Ayat 65. Surah Al-Hijr. Ayat 65. Okey. Fa'asri. Allah perintah pada Nabi Lut. Fa'asri apa makna? Keluar di waktu malam. Daripada perkataan Asra bi'abdi laylan. Isra' dan Mi'raj. Isra' tu mana? Keluar waktu malam. Ini fi'il amar. Fa'asri. Dan keluarlah di waktu malam bi'ahlika, dengan keluarga engkau yang beriman. Biqita'in minal layl, di sebahagian daripada waktu malam. Kemudian wattabi', dan ikut adbarahum. Adbar jamak. Kalau mufrad, kalau satu dubur. Satu dubur. Dubur bahasa Arab lah, bukan dubur bahasa Melayu. Dubur bahasa Melayu makna lain.
Satu, dubur. Kalau jamak, adbar. Tuh. Perintah, ha? Keluar waktu malam bersama ahli keluarga engkau di sebahagian waktu malam dan ikutlah adbarahum. Dubur apa makna? Belakang. Kenapa adbar? Sebab ramai pengikut dia. Dan ikutlah belakang-belakang mereka. Mana Nabi Lut duduk kat mana? Depan ke tengah ke belakang? Kenapa Nabi kena duduk belakang? Dia kena pastikan orang yang beriman dah semua selamat ke depan. Kalau dia dekat depan, mungkin yang belakang tu sebab tu lepas tu dia kata, Allah kata apa? Wala yaltafit minkum ahadun. Jangan seorang pun di kalangan kamu paling belakang. Jangan pandang belakang. Sebab apa? Kenapa Allah perintah khusus? Jangan pandang belakang. Kau dekat belakang. Dan pastikan jangan seorang pun pandang belakang. Kenapa? Nak pandang belakang pun tak boleh. Kalau pandang belakang mungkin dia tengok pada rumah, tengok pada anak, dia patah balik. Ataupun dia tinggal handphone, kan? Sebab azab akan turun tepat pada waktunya. Kalau dia pandang belakang sikit ataupun tunggu sekejap je, azab kena pada mereka. Azab tepat. Keluar, duduk kat belakang, pastikan kamu ikut belakang mereka dan jangan biarkan seorang pun pandang belakang. Wamdu, dan terus berjalan haitsu tu'marun, sebagaimana kamu diperintah. Kenapa Allah perintah semua keluar di waktu malam? Sebab azab Allah hanya untuk orang yang kafir. Orang beriman Allah nak selamatkan. Okey. Jadi penghalang pertama daripada diazab ialah Nabi ada bersama. Tapi sekarang Nabi tak ada. Apa yang boleh menghalang kita daripada azab Allah? Azab kat dunia lah. Nabi dah tak ada. Apa dia? Sabar. Jangan cepat menjawab. Ayat seterusnya. Wama, dan tidak. Kan Allah adalah Allah dan tidak adalah Allah mu'azzibahum, akan mereka wahum yastaghfirun. Waw ni dia panggil wawul hal, kita akan belajar nanti. Wawul hal kena terjemah apa? Dalam keadaan. Hal keadaan. Dalam keadaan mereka yastaghfirun. Fa'al apa ni? Fa'al? Apa tanda dia? Ya. Kalau dhamma 14 yang mana satu? Hum. Ada nun tak di hujung? Kenapa ada? Kenapa tak hilang? Sebab tidak ada huruf nasab dan huruf jazam. Dalam keadaan mereka sentiasa fi'il mudhari' beristighfar. Allah tidak akan azab Nabi. Okey, Nabi dia tak ada. Apa penghalang kita daripada diazab oleh Allah? Iaitu sentiasa beristighfar. Apa makna istighfar? Apa makna minta ampun? Sebenarnya apa makna minta ampun? Kalau saya astagfirullah, besok buat maksiat. Makna yastaghfirun, bertaubat dan kembali kepada Allah. Tinggal semua maksiat, kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika itu barulah azab tidak akan turun. Maknanya selagi manusia buat maksiat, azab Allah akan turun. Betul? Sekarang turun tak azab Allah? Turun. Apa dia? Covid. Banyak masalah kan, gejala sosial. Orang hina Allah, orang hina Nabi, hina Islam. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang Islam tidak bertaubat.
Kadang-kadang mulut istighfar tapi sebenarnya tak bertaubat pun. Sebab itu maksiat semakin bertambah. Dan sebab itulah Nabi dan para sahabat sepanjang di Madinah, Allah selamat daripada azab, sentiasa menang dalam peperangan, kecuali dalam peperangan Uhud. Pasal apa? Mereka ketika itu bukan yastaghfirun, Allah turun azab. Dan juga dalam peperangan Hunain kan, masa tu mereka buat dosa. Apa dosa mereka? Apa dosa sahabat dalam peperangan Hunain sehingga peringkat awal kalah? Ujub. Rasa kuat dengan bilangan tentera yang ramai. Itu dosa. Kan? Jadi inilah sistem pertahanan negara yang paling kuat. Bukan kapal tempur pesisir. Apa? LCS 60 bilion. 6 bilion, sorry. 6 bilion. Dah bayar. Kapal tak ada. Betul tak? Kalau istighfar, berapa kos dia? Cuba bayangkan kalau 6 bilion buat universiti setiap negeri, bagi ilmu pada masyarakat bertaubat, tak payah kapal selam. Betul? Setuju tak? Setuju. Undilah saya. Kita tahu tak, dalam peperangan Badar, tentera Islam menang. Berapa bilangannya? 313. Tentera musuh 1000. Ada kapal selam? Tak ada. Ustaz, mana ada kapal selam? Mayat terdarat je. Okey, kita tahu tak dalam peperangan Al-Qadisiyah? Peperangan Al-Qadisiyah berlaku pada tahun berapa Hijrah? Saya buat sejarah ni. Sejarah Melayu ke sejarah Islam? Tahu apa? Ma'rakah Al-Qadisiyah. Ustaz pun lupa juga, baru tengok tadi. 15 Hijrah. 15 Hijrah. Pada zaman Umar Ibn Khattab. Kita tahu tak berapa bilangan tentera Islam dan berapa bilangan dia tentera Islam lawan apa ni? Parsi, dua kuasa besar. Ini dua kuasa besar ketika itu. Salah satunya Parsi. Tentera musuh 200,000. Tentera Islam ada riwayat kata 30,000, ada kata 40,000 sahaja. Tapi tentera mana yang menang? Tentera Islam. Ada tak kapal selam? Tahu, pernah dengar tak cerita bila sampai satu tahap ketua tentera Islam diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang digembirakan oleh Nabi 10 ahli syurga. Bila dia menang peringkat awal, tentera Parsi dia nak lintas sungai. Kalau nak pergi ke depan lagi kena melintasi sungai Furat. Jadi tentera Parsi bakar semua kapal supaya tentera Islam tak boleh melintas. Dan kita tahu tak, dalam sejarah tentera Islam boleh melintas walaupun tak ada satu kapal pun. Kapal laut tak ada, kapal atas pun, darat pun tak ada. Tahu tak? Tahu? Jalan atas air. Sa'ad bin Abi Waqqas tawakal. Dia kata kepada tentera dia, takbir, bismillah, aku jalan je, semua jalan. Ini memang sejarah, ada fakta. Berjalan atas air tanpa perlu kapal tempur pesisir. Menang. Lawan apa ni? Tentera kuasa besar ketika itu. Menang. Kenapa mereka menang? Sebab mereka sentiasa bertobat dan kembali kepada Allah. Boleh tak? Rugi tak ni? Duit dah bayar ni. Duit siapa ni? 6 bilion ni.
Duit kita lah. Nabila ni apa, berapa? 6,000 juta kan? 6,000 juta, cuba bayangkan. Kalau kita buat satu negeri, setiap negeri 2-3 universiti untuk mengajar orang awam kan, secara percuma, bukan untuk dapat CJ, tapi nak mereka kenal Tuhan, nak mereka taubat kepada Allah, yastaghfirun, insya-Allah kita selamat. Betul tak? Okey. Ini tak tahu dapat ke tak ni kapal ni, sebab duit dah bayar. Sepatut kita dapat. Saya berhak bercakap sebab saya pembayar cukai. Sepatut kapal pertama dapat pada tahun 2018 kan, tapi sekarang satu kapal pun tak dapat lagi. Okey. Oh, skip. Okey. Dan Allah tak turunkan azab sebab apa? Dalam cuba tengok hadis. Okey. Rawa At-Tirmizi, diriwayat oleh Imam At-Tirmizi an Abi Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah. Tengok qala Rasulullah. Kenapa beri depan Ini tujuan utama kita belajar bahasa Arab, untuk faham Al-Quran. Jadi setiap kali kita tadabbur Quran ke hadis, kita kait dengan bahasa Arab. Qala Rasulu. Kenapa beri depan? Sebab fa'il. Apa definisi fa'il? Pertama, isim. Yang kedua, didahului oleh fa'lun. Kan? Yang ketiga, marfu'. Yang keempat, perbuatan berlaku, dia yang melakukan perbuatan tersebut. Kan? Rasul tu yang berkata. Okey. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzalallah, Allahu fa'il. Allah yang telah menurunkan. Alayya, Allah telah menurunkan, kata Nabi. Alayya apa dia? Ala atas. Kalau alayya, ke atasku. Amanaini. Kalau satu, amanun. Apa makna amanun? Keamanan. Kalau amanaini, dua keamanan. Allah telah turun kepada ke atasku dua keamanan. Li ummati, untuk umatku. Wama, apa dia? Ayat yang kita belajar tu. Wama kana Allah, tidaklah Allah mengazab mereka, wa anta fihim. Ini keamanan pertama, kewujudan Rasulullah. Yang kedua, wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Keamanan kedua, istighfar. Nabi dah tak ada satu lagi keamanan, iaitu bertobat balik kepada Allah. Selagi tak bertobat, kamu tak akan dapat keamanan tu. Faiza madaitu, kemudian Nabi kata, faiza madaitu, apabila aku dah pergi, aku dah mati, maka taraktu, aku tinggal kepada umat, kepada mereka istighfar. Tak ada satu, hilang satu, ada satu lagi. Apa dia? Istighfar. Dan istighfar ni sampai bila? Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Jadi kalau kita betul-betul nak aman, nak selamat daripada apa saja, sistem pertahanan yang paling canggih ialah istighfar. Mana? Bukan istighfar perdana kan? Bukan munajat perdana, tak. Bertaubat balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Bila Nabi keluar daripada Mekah, ketika hijrah kan, turun tak azab? Bila Nabi keluar je daripada Mekah, terus turun tak azab? Tak. Kenapa? Sebab ada lagi orang Islam yang lemah, yang tak mampu berhijrah, dan mereka beristighfar. Allah tak turun. Dan ada juga pendapat mengatakan Allah turun azab bila ni? Tahun kedua hijrah.
Iaitu azab apa tu? Mereka kalah dalam peperangan Badar. Itu pun azab yang besar tu. Sebab ramai pembesar-pembesar mereka mati dalam peperangan Badar. Abu Jahal, An-Nadru bin Haris yang mencabar Tuhan pun mati dalam peperangan Badar. Ramai pembesar dia, Umayyah bin Khalaf. Itu Allah turunkan azab bila? Setelah Nabi keluar. Ada juga pendapat. Ada juga pendapat mengatakan mereka Allah tak turunkan azab sebab orang musyrikin Mekah sendiri pun istighfar. Apa dia? Bila dia tawaf cara dia lah. Dia tawaf, dia telanjang. Lepas dia tawaf, dia kata apa? Ghufranaka, ghufranaka. Itu ada juga pendapat. Maka sebab ada yang istighfar, Allah tak turunkan azab. Allah turun azab betul-betul bila ni? Ketika kota Mekah dibuka pada tahun 8 Hijrah. Itu azab bagi orang Mekah tu. Sebab akhirnya Mekah dirampas oleh Nabi dan para sahabat. Okey. Ayat seterusnya, wa ma lahum, dan bukan tidak di sini. Dia lebih kepada kenapa dan kenapa. Kenapa bagi mereka alla yu'azibahum, tidak Allah mengazab mereka. Maksud ayat ni apa dia? Kenapa tidak boleh Allah mengazabkan mereka? Bila tidak ada halangan tadi. Rasul pun tak ada, orang istighfar pun tak ada. Kenapa tidak boleh ataupun kenapa tidak patut Allah mengazabkan mereka? Kenapa? Sedangkan mereka yasudduna ni makna yasrifuna, mereka menghalang. Allah tak sebut menghalang siapa, tapi kita boleh faham menghalang siapa? Menghalang daripada Masjidil Haram. Mana menghalang Nabi dan orang beriman dari Masjidil Haram. Apa maksud ayat ni? Kenapa tidak boleh Allah mengazab mereka sedangkan dosa mereka beda? Menghalang orang beriman untuk melakukan ibadat di Masjidil Haram. Mana ayat ni Allah nak begitu? Memang mereka ni patut sangat diazab oleh Allah sebab dosanya sangat-sangat besar. Ada lagi tak dosa yang lebih besar daripada menghalang orang ramai pergi ke rumah Allah? Ada tak? Dia sebenarnya menghalang orang pergi ke rumah Allah, tujuannya apa dia? Di rumah Allah ni untuk apa? Untuk kenal Allah dan untuk sembah Allah. Bila tak pergi ke masjid, dululah. Bila tak pergi masjid, biasa dia tak akan kenal Allah dan tak akan sembah Allah. Dia akan syirik pada Allah. Maka dosa yang paling besar ialah menghalang orang untuk kenal Allah di rumah Allah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 114. Okey, cuba terjemah. Waman, dan siapa lagi azlam, paling zalim, paling jahat, mimman, dari orang yang mana'a, yang daripada orang yang menghalang masjid Allah, rumah-rumah Allah. Ini umum.
Kalau tak ada khusus Masjidil Haram. Yang ini masjid, mana-mana masjid rumah Allah menghalang rumah Allah daripada apa? An yuzkara fiha, daripada disebut pada rumah Allah itu ismu, nama Allah. Disebut nama Allah makna solat, berzikir, baca Quran, belajar agama. Wasa'ah, dan orang ni pula bukan setakat menghalang orang daripada pergi ke masjid dan belajar agama daripada sumber yang betul, tapi wasa'a fi kharabiha, dia berusaha untuk kharab, merosakkan masjid. Merosakkan masjid ada dua bentuk. Pertama, dia runtuh betul-betul masjid itu, dia baling najis ke apa ke. Yang kedua, masjid cantik tapi merosakkan dari segi nilai agama. Nilai agama yang sebenar, sunnah Nabi dah mati dah. Betul tak? Yang betul-betul sunnah Nabi dah mati dah. Yang hidup ialah sunnah-sunnah manusia. Sedih ya. Sebab satu masa saya tengok ada orang pergi masjid. Dia ni suka azan, pakai jubah, tapi dalam masa yang sama suka merokok. Bila pergi masjid, sebelum nak azan dia merokok. Dan saya tengok baru 2-3 hari lepas, masa tu dia tak azan lah, dia duduk dalam kereta, orang dah koma, orang dah angkat takbir, dia nak habiskan rokok tu dalam kereta. Saya kata, ya Allah, tak ada ke orang tegur? Saya tak boleh tegur. Kuliah maghrib ada setiap malam, tapi orang yang mengajar kuliah maghrib tahu tak perangai Jumaat kat situ? Tak tahu. Biasa yang mengajar tu datang daripada luar. Sebab tu yang terbaik ialah, yang mengajar ialah orang kat situ. Orang kat situ tahu keadaan jemaah tu, dia boleh tegur satu-satu. Tapi sebab dia tak tahu, dia tengok apa yang dalam kitab, bukan masalah kat depan. Betul tak? Jadi benar-benar bercanggah dengan tujuan nak pergi solat. Dia sanggup habis terlepas takbiratul ihram sebab nak habiskan, tapi dia jaga solat 5 waktu, dia melakukan azan. Benda yang jelas. Ada pula saya tengok seorang dia suka melakukan azan. Lepas azan dia solat Zuhur contohlah. Lepas Zuhur dia solat 2 rakaat, dia tunggu je 5 minit tunggu nak qomat. Dia tak solat 4 rakaat. Saya kata, ya Allah, ruginya. Kenapa tak ada ke orang yang mengajar bagi tahu dia? Betul tak? Jadi sebab ada orang menghalang siapa yang bercakap yang benar, maka kebenaran tak sampai semua kepada jemaah. Betul? Zalim tak? Zalim. Sunnah-sunnah Nabi yang sepatut diamalkan dalam masjid terhalang. Lepas tu Allah kata, siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang menghalang orang ke rumah Allah untuk belajar agama daripada sumber yang sebenar. Dan dia berusaha untuk merosakkannya. Kadang-kadang masjid sekarang meriah sebab apa? Bila ada majlis makan kan, Tapi kalau kuliah, ada satu masjid besar je, bila kuliah maghrib, seorang guru kat sana, seorang pelajar kat tiang sana, ya Allah, saya kata masjid juta-juta bina. Kuliah maghrib ada 5 orang mendengar, itu pun sambil tengok telefon. Rugi tak? Dibayar duit setiap malam, tapi jemaahnya tak ramai yang mendengar. Rugi. Okey. Cukup lah. Habis saya. Kita balik pada ayat kita. Jadi Allah kata, kenapa mereka ini tidak patut diazab, sedangkan jenayah mereka pada menghalang orang daripada Masjidil Haram, menghalang Nabi dan orang beriman sahabat daripada masuk Masjidil Haram. Memang patut diturunkan azab. Dan wama kanu, wama, dan tidak adalah mereka aulia. Aulia apa dia? Dia tengok hu ni, dhamir hu balik pada apa? Pendapat yang paling masyhur, hu tu balik pada Masjidil Haram. Jadi kalau balik pada Masjidil Haram, nak terjemah apa ni? Penjaga-penjaga. Allah nak bagi tahu, kan orang musyrikin Mekah, mereka menentang Allah, mereka menentang Rasul, tapi mereka jaga rumah Allah. Betul? Yang tukang bagi minum jemaah haji, yang jaga Kaabah mereka.
Jadi mereka rasa bangga ni. Kami yang jaga Kaabah, kami yang bagi minum pada jemaah haji, takkanlah kami Allah nak turunkan azab. Allah jawab, mereka sebenar bukan penjaga Masjidil Haram yang sebenar. Walaupun mereka buat juga haji, mereka tawaf, tapi cara mereka lah. Kan? Macam AJK kan, nampak macam jaga masjid, tapi sebenarnya penghal. Kita nak cakap benar tak bagi. Yang cakap tak betul, dibagi. Dah lah tak ada orang mendengar. In apa ni? In? Tidaklah. Awliya'uhu, penjaga-penjaganya, illa kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah nak begitu. Yang layak betul-betul jaga rumah Allah siapa? Orang bertakwa. Bukan orang politik. Betul? Bukan orang ada jawatan, tak. Orang bertakwa. Mungkin dia miskin, tapi dia layak menjadi AJK masjid. Bolehkah? Walakin, akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka lah tidak mengetahui. Tak tahu apa ni? Tak tahu apa? Sebenarnya layak jaga masjid ni orang bertakwa, yang takut pada Allah, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang biasa. Tapi sekarang mindset orang ramai bila nak pilih AJK siapa? Datuk Tan Sri kan. Yang tak datang masjid pun tak apa. Yang penting apa? Senang nak minta tanah. Canggah. Betul? Tengok bila kita tadabbur Al-Quran, nampak tak bercanggah dengan apa yang berlaku? Sebab tu orang sangat tak suka tadabbur. Kena atas kepala, atas batang hidung. Ni mana ada AJK tadabbur Al-Quran? Tak ada. Ini bukan semua. Ini semua makmum-makmum je. Cuba buka surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah. Kita ingat ayat berapa? $18. Okey, cuba tengok surah At-Taubah ayat 18. Okey. Tengok Allah guna innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah, ini sahaja. Ya'muru, yang memakmurkan, yang menghidupkan masajid Allah, rumah-rumah Allah. Nama lagi rumah Allah, bukan rumah kamu. Kenapa nak sekat-sekat ni? Man amana, siapa yang layak, hanya yang layak jaga rumah Allah? Satu, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, asasnya. Yang kedua, wa aqamas salat, dia juga mendirikan salat, jaga rukunnya, wajibnya, khusyuknya dan salat jemaahnya. Yang nak memakmurkan masjid, salat tu kena betul, kena ikut cara salat Nabi dan kena salat berjemaah. Jangan AJK ada bila diperlukan. Yang kedua, yang ketiga, wa ataz zakah. Yang nak jaga masjid mestilah keluarkan zakat sama ada yang wajib ataupun sedekah. Jangan jadi kedekut. Yang keempat, walam yakhsha illallah. Ini yang paling penting. Dia tidak takut melainkan hanya Allah sahaja. Tak takut pada orang tu, tak takut pada orang ni, tak takut orang pecat kan. Kenapa tak jemput? Kalau saya jemput, confirm kena pecat. Tak layak jadi AJK. Dia tidak takut melainkan hanya Allah sahaja. Kemudian Allah simpulkan, fa'asa,
Mudah-mudahan ulaika, mereka itulah ayyakunu minal muhtadin. Mereka inilah yang betul-betul mendapat hidayah Allah, yang beriman pada Allah dengan hari akhirat, mendirikan salat, keluarkan zakat, sedekah dan hanya takut pada Allah. Inilah orang yang mendapat hidayah dan layak memakmurkan masjid. Boleh? Okey kan? Macam kita ni layak tak jadi ni, kita layak jadi educator. Tapi siapa nak pilih? Ha? Ha? Orang nak calon kita pun tak nakkan. Kita kalau kita calon diri kita sendiri, memang confirm tak ada undi lah. Ha? Dan saya nak sebut satu lagi. Wali, ada sebut wali tadi kan? Ha. Sebab ada fahaman setengah orang, dia kata wali Allah ialah sifatnya sekian-sekian. Serban besar contoh kan. Lepas tu tasbihnya, biji tasbihnya sama besar dengan kepala kan. Lepas tu boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air kan. Ha? Apa? Selat tirai kan. Itu jenis wali Allah lah. Ataupun tikam takluk kan. Lepas tu kalau naik kereta minyak habis, isi air pun kereta jalan. Itu semua bercanggah dengan Quran. Jadi sebenarnya apa definisi wali Allah sebenar? Siapa? Wali Allah sebenar siapa? Apa ciri-cirinya? Okey, kita jawab dengan ayat Quran. Bukan surah Yunus. Ayat 62 dan 63. Dan 63. Okey. Allah kata apa? Ala pada? Ingatlah. Bila sebut ala, ingat ke ala Rizok kat bacok tu? Ha? Ala, ingatlah. Inna, sesungguhnya awliya Allah. Awliya ni jamak. Kalau satu, wali. Kalau satu wali. Kalau ramai, awliya. Oh, Ustaz ni bukan wali ni. Kamu tak kerti bahasa lah tu. Awliya tu ramai. Kalau seorang wali. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Ciri pertama benda. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tenang je jiwanya. Apa saja berlaku, tenang. Yang kedua, iaitu allazina amanu, orang yang beriman, dan wa kanu yattaqun. Mereka adalah sentiasa bertakwa pada Allah. Dia hanya takut pada Allah. Tak takut pada orang. Ha? Dia tak buat kerana orang. Ha? Kalau dia ciri-ciri orang takut pada Allah pada, dia hanya bercakap apa yang Allah suruh. Apa yang Nabi buat. Yang Nabi tak buat, dia tak akan cakap. Sebab dia takwa pada Allah. Kalau cakap merapu, yang Nabi tak cakap, boleh cakap. Ya Allah cakap, tak cakap pun dia cakap. Itu tidak ada takwa. Dia sebenarnya bukan wali. Okey. Apa pakaiannya? Apa-apa je. Kita tengok siapa ni, Mus'ab bin Umair. Kan? Mus'ab bin Umair. Kalau ikut ciri-ciri ni, dia wali Allah tak? Mus'ab bin Umair yang mati dalam peperangan Uhud. Dia wali Allah tak? Tapi apa pakaian dia? Ha? Bila dia mati, tak cukup untuk menutupi badan dia. Tutup atas nampak, bawah. Tutup bawah nampak. Mana pakaian dia tak cukup? Ada tak yang kat sini, kat sini kan? Kalau banyak pakaian boleh tutup semua jenazah dia, betul tak? Tapi dia wali Allah. Boleh? Mati dalam menegakkan agama Allah. Itulah ciri-ciri wali Allah. Okey. Jadi kita semua ni layak tak jadi Allah yang tak pakai kopiah ni? Ha? Okey, cukup. Ha?
Okey, kita baca sikit daripada buku 62, Amalan Pembuka Pintu Syurga. Rasanya amalan yang ke-35 kan? Muka surat 89. Kalau sebut kalau sebelum ni amalannya ialah ziarah orang sakit. Qala al-musannif rahimahullah, kata penulis, yang ke-35 mengunjungi sesama Muslim kerana Allah. Tengok, jarang disebut ni. Amalan yang membawa kita ke syurga ialah ziarah kawan kerana Allah. Biasa yang disebut apa dia? Baca Quran, khatam Quran, solat malam kan? Pergi haji, pergi umrah. Yang ni jarang disebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Faqala an-nabiyyu fil jannah, was-siddiqu fil jannah, war-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa lillah fil jannah. Masya-Allah. Maksudnya, kata Nabi SAW, maukah aku beritahu kamu? Dia salah satu cara terbaik untuk kita didik orang dan supaya menarik perhatian dan supaya dengar. Buat apa dah? Buat soalan. Nak tak aku nak cakap? Kan ada dalam Quran kan, hal adullukum ala tijarah. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu perniagaan? Jadi Nabi pun guna bahasa yang lebih kurang. Maukah aku beritahu kepada kamu tentang laki-laki yang akan masuk syurga di antara kamu ni? Di antara kamu ada orang boleh masuk syurga. Maka mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, kami nak. Baginda pun bersabda, Nabi dah masuk syurga. Orang yang selalu jujur di syurga. Begitu pula laki-laki yang mengunjungi saudaranya di sudut kota dan ia tidak mengunjunginya melainkan hanya kerana Allah, maka dia akan berada di syurga. Subhanallah, hanya amalan ziarah sahabat kerana Allah. Ada satu hadis mungkin kita biasa dengar kan. Ada seorang lelaki pergi ziarah saudaranya, Allah utuskan malaikat untuk sajalah, Allah Maha mengetahui. Jadi malaikat tu berupa orang. Malaikat tu bertanya lelaki ni, kamu nak ke mana? Dia kata, aku nak ziarah kawan aku. Kamu pergi ni kerana apa? Kerana Allah. Betul ke kerana Allah? Tak ada tujuan lain. Nak pinjam ke, nak luar perasaan? Tak ada. Betul-betul kerana Allah. Maka malaikat bagi tahu, aku adalah utusan daripada Allah. Allah minta aku bagi kepada kamu, Allah cinta pada kamu. Subhanallah. Dapat apa? Cinta Allah. Kita kadang-kadang syok sendiri kan, baca Quran seorang-seorang, khatam seorang-seorang, pergi masjid seorang-seorang. Tapi belum tentu kita dapat cinta Allah. Yang ni yang confirm dapat cinta Allah. Tapi ramai orang tak buat. Sebab apa? Kan? Sebab apa ramai tak buat ni? Kalau kita jalan ziarah pun, mesti ada sebab. Sebab nak bercakap sesuatu, ada meeting, kan? Kebetulan lama tak jumpa. Tapi kalau kerana Allah, sangat sukar. Apatah lagi kalau kita nak ziarah kawan kita yang miskin. Tu lagi sukar. Sebab apa? Sebab tidak ada rasa sayang pada saudara kita yang seagama. Yang menebar dalam diri kita ialah cinta kerehatan, cinta dunia. Jadi nak pergi ziarah, nak ambil rehat waktu 1 hari ke 1 jam ke, kemudian perjalanan pula jauh, kadang-kadang tak nampak keuntungan duniawi, maka sukar. Jadi Nabi kata, ziarah saudara kita kerana Allah dapat apa? Cinta Allah.
Dan dalam hadis ini dijamin masuk syurga. Tapi jangan pula pergi tiap hari orang yang sama kan. Bosan pula. Okey, daripada Anas radhiyallahu anhu juga daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin ata akhahu yazuruhu fillah illa nadahu munadin minas sama' an tibta wa tabat lakal jannah wa illa qala Allah fi malakuti 'arsyihi 'abdi zara fiyya wa 'alayya kirahu falam yarda lahu bisawabin dunal jannah." Maksudnya, tidaklah seorang hamba datang mengunjungi saudaranya kerana Allah, malaikat akan menyuruh daripada langit, hidupmu adalah baik, surga kamu adalah baik bagi kamu. Malaikat akan seru, tapi kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, apa jadi? Kita pun terkencak, tak jadi pergi. Jadi malaikat menyuruh, mengatakan hidupmu adalah baik dan surga adalah baik bagimu. Dan jika tidak demikian, maka Allah mengatakan di kerajaan arasnya, hamba-Ku telah mengunjungi saudaranya yang Muslim kerana aku. Maka aku yang akan menjamunya. Menjamunya, wallahu alam. Tak disebut sama ada di syurga ataupun di mana. Dia juga tidak reda memberi pahala. Allah tidak reda memberi pahala pada orang yang ziarah saudaranya, melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Abu Ya'la, Imam Al-Munziri, dan berkata sanad hadis ini jayyid. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita sama-sama ziarah. Sebab itulah bila kita buat kerja dakwah, kita akan banyak ziarah. Apatah lagi ziarah asnaf. Dan kita tak ada kepentingan apa-apa. Semoga kita pergi itu kerana Allah. Sebab asnaf kan tak ada kepentingan apa-apa. InsyaAllah lagi banyak kita ziarah, lagi mudah laluan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat tu, insyaAllah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Besok. Kalau besok pukul 10 pagi ya. Sambungan surah Al-A'raf. Dan lepas Jumaat kita akan ada misi dakwah ke Perak dan Penang. Kita akan ziarah beberapa asnaf. Dan bagi siapa yang ada di sekitar Perak, besok boleh berjumpa. Boleh kontak admin ya. Dan bagi mereka yang berada di Penang, kita akan buat perjumpaan lusa, hari Sabtu insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم